Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni sebenarnya aku nak bercerita sebab entah tiba-tiba aku rasa nak bercerita. Lepas isyak tadi, aku rasa macam aku teringat pada satu peristiwa. Memandangkan sekarang ni kan tengah musim buah kan. Okey, aku teringat satu peristiwa yang terjadi dekat kampung aku. Masa tu aku dengan family aku pergi dekat dusun rambutan. Dusun di sebenarnya dusun tu bercampur tau. Dusun tu terbuka, dia ada dusun rambutan, durian, manggis, entah banyak macam satu tempat tu memang penuh dengan buah-buahan kan. So dekat situ adalah tapak perumahan bapa saudara bapa aku. Kira macam aku panggil dia Tok lah. Tapi Tok tu dah arwah dah tau. Jadi masa kita orang pergi tu, masa tu arwah Tok tu ada lagi. Tapi dia dah tak duduk situ sebab masa tu dia dah tak sihat. So dia dijaga oleh adik-beradik, anak beranak dia lah yang lain kan. Jadi dia tak ada kat rumah tu. So rumah tu dah ditinggalkan lama sangat-sangat. Rumah 2 tingkat. Rumah lama yang dulu-dulu yang atas papan, bawah batu. Yang tu pun sebab baru renovate macam tu lah kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, hari tu kita orang pergi, memang nak kata lewat pun tak juga. Rasanya macam awal-awal dalam pukul 4 macam tu kot. Tapi lamalah kami kat situ sebab kita orang kait rambutan. Jadi pada waktu tu, mula-mula aku macam lambat-lambat sikit datang sebab kan macam banyak nyamuk. Lepas tu aku duduk dekat tepi kereta. Kawasan situ memang kosong tau. Maksudnya kawasan tu memang pokok-pokok je. Lepas tu rumput-rumput dia tak tinggi sebab dah dijaga. Maknanya ada orang yang tolong mesin rumput kat situ. Bapa aku ni pergilah nak kait rambutan dengan yang lain kan. Semua mak aku ada, adik-adik aku ada kan. Lepas tu aku ni mula-mula okey, aku duduk tepi dulu. Lepas tu tak ada nama tu aku pergilah tolong kan, nak kait juga kan. Lepas tu masa aku dah pergi kat situ, aku dah terperasan ada satu macam, mula-mula dia macam nampak macam cahaya terang tau tepi aku ni kan. Lepas tu aku macam nak tertengok, tapi masa tu aku macam tak ada, aku tak rasa macam nak tengok tau. Macam aku rasa nak pandang, tapi jiwa aku rasa macam janganlah pandang macam tu. Lepas tu aku buat tak tahu, tengah-tengah sibuk macam tu kan, tiba-tiba aku terdengar bunyi macam bunyi kambing ke lembu macam tu lah. Lepas tu aku pun tertoleh juga. Akhirnya aku nampak satu jelmaan ni seperti orang tua, tinggi, macam dia tak macam nampak macam saiz kita yang manusia normal tu. Okey, kita paling tinggi pun 180 macam itu kan. Tapi dia ni tinggi sangat-sangat, pakai jubah warna putih. Nampak macam jubah warna putih. Aku tak tahu sekiranya itu bukan jubah, mungkin itu dia punya susuk jemaah seperti jubah. Aku tak tahu. Wallahualam, yang pasti aku nampak seperti jubah untuk korang faham lah. Lepas tu dia duduk kat tepi tu dan dia berjanggut banyak tau. Lepas tu aku tengok, aku pandang lama. Dia pandang ke arah kami, tapi dia tak pandang exactly mata aku. Maksudnya dia pandang ke arah aku dengan family aku yang tengah sibuk ambil buah tu lah kan. Lepas tu aku pun macam terdiam. Tak lama kemudian aku pergi ke ayah aku. Aku cakap ke ayah aku, "Ayah, kat situ ada pakcik ke?" Aku tanya kat bapak aku kan. Lepas tu bapak aku cakap, "Kat mana?" Bapak aku tengok dulu, dia cakap tak ada. Maknanya dia tak nampak lah benda tu. Jadi aku cakap, tak apalah. Lepas tu kat situ ada lembu ke kambing. Dia ada dua tau. Ada lembu, ada satu bahagian tu ada lembu, ada satu bahagian tu ada kambing. Kira macam ternakan tau. Lepas tu bapak aku cakap tak ada. So aku pun faham, memang betul lah aku je yang nampak. Jadi aku buat tak tahu, kita orang still kait rambutan dan sebagainya. Kemudian masa dah settle semua, sambil kita kait tu adalah makan-makan juga rambutan tu kan. Lepas tu aku pun toleh. Masa tu bapak aku bawa lah tempat kait tu, kayu tu kan. Jadi masa toleh ke tepi tu, macam pandangan aku terpandang dekat rumah yang tok aku duduk tu. Jadi bila terpandang kat situ, rumah tu kan 2 tingkat. Tingkat atas memang tok aku tak duduk dah. Dah lama dah. Sejak dia duduk dengan arwah isteri dia, sampai isteri dia dah arwah, dia memang tak usik langsung. Sebab dulu rumah tu orang lain yang duduk. Kiranya adik-beradik tok aku yang lain duduk. Tapi bila adik-beradik tok aku yang dulu tu dah meninggal,
tok aku sambung duduk, tapi dia duduk dekat belah bawah je. Belah atas dia memang tak usik, memang dah lock lama gila. Dan masa aku pusing tu, aku tengah pusing macam tu, aku terpandang kat bahagian atas tingkap tu kan. Jadi masa tu lah aku nampak susuk seorang perempuan, rambut dia menggerbang dekat bahagian tingkap belah atas tu. Dia memang tengah perhatikan kami, dan tangan dia betul-betul lekat kat tingkap tu. Tingkap zaman dulu yang jenis macam tu kan. Dia duduk macam tu, dia tengok, dia perhatikan macam tu. Tapi muka dia tak berapa jelas lah, sebab dia di sebalik tingkap tu. Jadi aku nampak hanya bayangan dia seperti itu, dia tengah merhatikan. And aku terkejut. Lepas tu aku tanya lagi kat ayah aku nak double confirm kan yang mana rumah kat belah atas tu memang tak pernah ada orang duduk. Jadi bapak aku cakap memang tak ada pun, dah letak barang-barang, kira dah jadi macam store lah, tempat letak barang kan. Lepas tu kita orang pun dah settle semua tu, nak gerak balik. Masa nak gerak balik tu pun macam ayah aku, mak aku, semua kita orang dah get ready, baca-baca apa yang patut kan, supaya benda tu tak ikut balik lah. Lepas tu okey, tak ada apa-apa masalah. Kemudian kita ada datang lagi sekali tau kat kawasan tu. Dan kali seterusnya kita orang datang tu, memang rupa yang sama ada tau. Maksudnya orang tua yang berjanggut tu masih ada. Jadi bila aku borak dengan bapak aku kan, macam aku nak tahu asal silah cerita kan. Lepas tu bapak aku cakap mungkin itu yang dulu-dulu lah, yang jaga bahagian kebun apa semua kan. Mungkin nenek moyang aku punya yang dulu ke, yang memang dia duduk kat situ ke, wallahualam. Cuma bapak aku masa aku cakap tu, aku beritahu kat masa kejadian tu, bapak aku tak tanya lebih. Cuma bila dah balik rumah tu bapak aku tanya. Tapi bila aku cerita tu, bapak aku macam dia menggambarkan pula apa yang aku cakap tu. Maknanya dia pun menyatakan sesuatu yang mungkin nak dikatakan dia pun tahu juga benda tu, tapi dia tak nampak pada waktu kejadian. So bila aku dah dengar macam tu, aku cakap tak apa ke kalau kita nampak macam tu lah, kita ambil buah apa semua. Dia hanya menjaga sahaja. Jadi dekat situlah aku buat tafsiran. Makna kata orang dulu-dulu memang ada yang banyak jenis bela-bela yang untuk jaga kebun apa semua tu, benda tu kekal. Walaupun orang tu dah tak ada kan. Sebab tu yang kadang-kadang dia pas kepada anak cucu cicit dia kan. Tapi ada yang tak terkait, ada yang tak ada perjanjian. Jadi benda tu macam sekadar ada, sekadar jaga. Bila arwah dah tak ada, macam tu. Kita pun tak tahu kan benda ni. Sebab kalau kita nak cakap lebih-lebih soal saka ke apa semua, dah jatuh fitnah. Sebab orang dah tak ada, berdosa kan. Jadi cerita dia macam tu lah. So perbezaan di antara orang yang bela tu untuk menjaga kawasan dengan perbezaan orang yang bela memang dia memuja ataupun sebagainya tu lain. Rupa-rupa yang jelmaan tu lain tau, berbeza lah. Kita boleh kenal lah sama ada yang itu yang berunsurkan kejahatan ataupun sebaliknya. Tapi kok mana pun jin tu tak jin lah kan. Lepas tu aku dah tahu kisah tu. Okey, aku faham lah satu benda. Lepas tu aku nak share dengan korang satu cerita ni lah. Cerita ni terjadi dekat kawan aku. So cerita kawan aku ni, aku nak sampaikan ni adalah kerana cerita dia terkait dan aku ingat kisah cerita dia. Tapi masa dia bercerita kat aku tu, aku tak ada jawapan sebab aku tak tahu kan. Jadi peristiwa yang aku cerita kat korang ni, peristiwa ni terjadi tahun lepas tau. Masa musim buah yang tahun lepas tu, yang sebelum kejadian yang aku cerita pasal dusun durian tu. Ingat tak? Jadi yang ini adalah kisah yang latest jugalah dalam kisah senarai hidup aku ni. So aku teringatlah kisah kawan aku ni. Kawan aku ni cakap dulu nenek dia ada kebun apa tak banyak, kebun sayur ada, kebun buah apa semua adalah. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari tu kebun dia tu asyik hilang je hasil-hasil tanaman dia. Jadi bila kerap sangat hilang, nenek dia ni pun dah jadi macam geram lah. Tapi nenek dia ni bukan seorang yang apa orang kata jenis yang nak marah-marah ke, bising-bising ke, tak ada. Dia macam diam macam tu saja. Rupa-rupanya dalam dia diam tu sebenarnya dia bukan diam kosong. Dia dah buat standby dah. Lepas pada peristiwa si hilang tu, tak tahulah dia berjumpa dengan siapa. Dia ada ambil satu penjaga untuk tanaman-tanaman dia dekat kebun tu. So start hari tu, anak-anak dia, cucu apa semua tak tahu tau. Jadi kawan aku ni, cucu lah kan, diorang tak tahu pasal nenek dia ni sampai kan ada satu peristiwa di mana orang kampung kecoh yang ada seorang lelaki dijumpa dekat kebun dia tu. Dan masa tu keadaan lelaki tu tidak berpakaian apa-apa. Lepas tu dia hanya menggaru kepala tau. Jadi masa orang jumpa dia tu, orang tarik dia bawa pergi jumpa nenek kawan aku ni. Lepas tu bawa balik kat rumah, bagi minum air. Lepas tu adalah seorang ustaz ni duk rawat apa semua.
Dia tanya, apa yang terjadi? Macam mana kamu boleh ada dekat kebun tu? Apa yang kamu buat sebenarnya? Jadi dia kata dia tak ingat apa-apa, dia tak tahu apa-apa. Lepas tu, kamu nak cuba mencuri Ada orang tanya lah kat dia. Lepas tu dia kata dia tak ada mencuri apa semua. Sampailah orang soal siasat, kantor yang dia simpan ada beberapa buah macam tak tahu buah apa yang jenis bulat-bulat berry benda buah yang dia simpan tu kat dalam poket seluar dia. Maknanya dia memang datang kat situ cuba nak mencuri, dan orang jumpa satu guni dekat dalam poket seluar dia yang dia tanggal kat tepi tu tau. So maknanya kata dia lah yang selalu duk ambil dekat kebun nenek kawan aku ni. Jadi bila dah habis kisah kanta macam tu, anak-anak dia dengan cucu dia ni sibuklah tanya kan, macam mana nenek buat apa semua-semua. Nenek dia pun bagi tahulah. Nenek dia kata nenek dia ni ada minta dengan seorang pakcik ni satu penjaga untuk jaga kebun dia. Tapi dia tak sebut benda ni sebagai saka tau. Jadi bila anak dia dengan cucu semua dah tahu, dia orang macam dengar sekadar, oh penjaga, oh okey lah. Mungkin ingat penjaga macam tak ada apa-apa. Satu hari member aku ni pergi main dekat kebun tu. Lepas tu dia nak ambil hasil pokok buah mata kucing, tak silap aku. Tiba-tiba dia disapa dengan satu suara seolah-olah berbisik kat dia, aku lapar, macam tu. Tapi suara dia macam tu. Jadi kawan aku ni terkejut sangat-sangat sampai dia terjatuh. Lepas tu dia berlari balik rumah. Lepas pada peristiwa tu, dia bagi tahu dekat nenek dia. Nenek dia kata jangan main dah dekat situ. Jadi masa tu aku tak tahu lah. Lepas tu aku tanya dekat dia, aku cakap kat dia, lepas tu macam mana nenek kau kan? Sekarang nenek kau ada lagi? Nenek dia dah tak ada tau. Tapi nenek dia tak ada pun macam kisah-kisah lain yang orang kata mati nak kena buka bumbung dan sebagainya. Yang tu aku tak tahulah jenis yang bantuan macam mana ke apa ke semua, wallahu alam. Tapi itulah kisah yang dia share kat aku. Jadi aku nak beritahu kat korang kat sini, setelah apa yang aku dah lalui dan setelah aku teringat kisah kawan aku tu kan, aku just nak share tips lah. Aku rasa kan seelok-eloknya kalau kita pergi ke dusun, kalau kita balik kampung, kita tak tahu kan nenek moyang kita dulu punya, kita balik kampung apa semua, jangan sewena-wenanya kita buat sesuatu benda yang orang kata yang sampai boleh merosakkan keadaan sekitar situ, ataupun macam kita punya mulut terlalu cabul ke, bahaya. Kita kena jaga-jaga, kena baca doa tu of course lah. Setiap apa yang video aku sampai kat korang kan, aku selalu cakap amalkan, banyakkan baca surah-surah Al-Quran apa semua untuk protect diri kita kan. Bukan itu saja, lepas tu korang kena ingat kalau kata korang ni jenis macam pergi kat mana-mana nampak pokok rambutan terus nak petik kan, kita tak tahu sejarah kebun tu, kita tak tahu kan, yang memerhati kita yang di mana alam-alam gaib ni kita tak nampak. Jadi bila kita ambil macam tu, kita rasa macam orang tak ada. Kita tak boleh macam tu saja tau. Kita kena tahu apa perbuatan kita buat tu Allah tahu satu, dan ada juga yang memerhati. Sebab itulah jadi kes peristiwa kalau macam korang tak tahu datang pergi kat mana apa semua, siapa punya makanan apa semua, main ambil je, tiba-tiba demam lah, kena tegur lah. Itu terjadi sebenarnya kerana ada yang memerhati kita yang kita tak perasan. Itu yang bahaya tau. Sebab itulah kalau kita nak apa-apa, kita nampak pokok orang tu ada buah mangga lebat gila, minta izin elok-elok. Sebab kita tak tahu kan bakal terjadi. Sebab risau. Sebab aku pun pernah sekali tu, aku tak ingat dah masa aku belajar dulu, aku pernah lah, aku lalu kat satu kawasan ni, aku teringin gila tengok buah mangga dia tau. Banyak gila rendang. Memang macam dia tak makan, tak tahulah owner rumah tu. Lepas tu masa tu kan nakal-nakal, macam budak-budak lagi. So aku tak tahu, aku just cabut di buah tu kan. Lepas tu bawa balik. Okay, makanlah, bawa balik. Lepas tu malam tu badan aku jadi panas sangat-sangat, demam. Dan masa aku demam tu, malam tu jugalah aku nampak ada satu jelmaan berbulu besar, mata merah, gigi taring panjang, tengah memerhatikan aku kat cilin tu. Dia macam ni je. Aku tengah demam kan, macam kita kan tengah baring tengok atas macam tu kan, dia merhatikan aku macam tu. So aku memang sangat takut masa tu, dan sehinggalah aku dah besar, aku memang tak peduli. Aku rasa macam apa yang aku lalui tu, sebab mata aku nampak kot, so sebab tu lah aku nampak. Tapi kan bila aku dah macam sekarang ni, bila aku dah besar kan, macam aku teringat balik peristiwa tahun lepas tu aku teringat kisah kawan aku tu, aku faham maknanya apa yang aku buat tu salah. Nama pun mencuri kan, macam kita tak ambil tanpa kita minta izin. Kita rasa macam buah dia banyak, alah kalau ambil pun tak luak. Tapi sebenarnya kita kena minta izin dulu, sebab tu hak orang, tetap orang punya kan. Jadi perbuatan tu salah. Jangan ikut contoh aku. So aku ni, pesan ni maknanya setidak-tidaknya kalaupun dah terjadi kat aku, tak terjadi kat korang. Bukanlah aku nak cakap korang ni jenis tak reti minta izin ke ataupun apa ke, just untuk peringatan. So kadang-kadang kita rasa macam tak apa, owner rumah tu dah tak ada dah, memang tak ada siapa duduk rumah tu, ambil je. Tak boleh.
Tahu, kalau nak sangat-sangat try lah cari siapa punya jaga sekarang ni lepas orang rumah tu tak ada ke macam mana ke. So itulah dia perkongsian aku untuk hari ini. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba aku rasa macam nak bercerita lah. Aku rasa macam aku nak share lah benda ni. Tiba-tiba macam aku cakap lah, aku akan buat video bila tiba-tiba aku rasa aku rajin, aku nak bercakap, aku nak share pengalaman aku akan share. Tapi kalau aku rasa malas, tak adalah video daripada aku. So macam tu lah. So itu sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan apa perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.